Bidang embriologi merupakan di antara bidang yang paling banyak dibicarakan dalam Al-Quran tentang kejadian manusia yang membesar di alam rahim. Apabila berlakunya persenyawaan di antara sperma dan ovum yang telah disenyawakan akan berkembang di alam rahim. Cuma persoalan yang timbul di sini, bagaimanakah janin ini berkembang? Ada yang menyangkakan bahawa janin ini berkembang di dalam perut. Sebab itulah cerita Sultan Mahmud mangkat di Julang. Kalau tuan-tuan ingat lagi, ketika mana Sultan murka, Dang Anum makan buah nangka tanpa minta izin Sultan. Sultan murka, lalu dibelah perut Dang Anum untuk membuktikan bahawa bukan Dang Anum yang makan nangka tersebut. Sebab Dang Anum menyatakan bahawa, tuanku, yang makan nangka ini ialah bayi yang berada di dalam kandungan patik. Ampun tuanku. Sultan murka dan Sultan tak puas hati, diperintahkan supaya dibelah perut Dang Anum. Apabila dibelah perut Dang Anum, mereka dapati bahawa bayi yang berada di alam kandungan ini sedang memakan buah nangka, seperti mana yang didakwa oleh Dang Anum bahawa beliau mengidam dan bayi tersebutlah yang makan buah nangka. Tuan-tuan Muslim, kenyataan ini jauh menyimpang dari fakta saintifik. Sebab sekiranya bayi memakan makanan yang dimakan oleh ibu, bererti bayi berada di dalam perut. Sedangkan bayi tidak berada dalam perut. Bayi berada di dalam rahim. Sekiranya bayi berada dalam perut, bayi akan dilahirkan ikut dubur. Tetapi bayi berada di dalam rahim, bukan di dalam perut. Bukan itu sahaja. Ketika mana bayi berada di dalam alam rahim ini, berapakah lapisan yang membungkus bayi? Syekh Qutb menjelaskan dalam menafsirkan ayat dalam surah Az-Zumar bahawa bayi ini dibungkus oleh 3 lapisan. Lapisan yang pertama, lapisan plasenta ataupun kita panggil lapisan uri. Lapisan kedua ialah lapisan dinding rahim. Dan lapisan yang ketiga ialah lapisan kulit luar. Inilah fakta saintifik yang ditemui oleh para saintis sekarang. Setelah terciptanya mikroskop, dapat dilihat ataupun pembedahan dilakukan, dapat dilihat bahawa lapisan yang menyaluti bayi ini ada 3 lapisan, iaitu lapisan plasenta ataupun uri, lapisan yang kedua lapisan rahim, dan lapisan yang ketiga ialah lapisan perut luar. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita 1400 tahun yang lalu tentang 3 lapis kegelapan ini. Allah SWT menjelaskan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-6, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Dialah Allah SWT yang telah menciptakan kamu di dalam perut ibumu, satu kejadian per satu kejadian yang lain, dalam 3 lapisan kegelapan. Allah SWT menjelaskan 3 lapisan kegelapan di sini. Dan para ahli sains mendapati bahawa 3 lapisan kegelapan inilah lapisan yang pertama, lapisan plasenta ataupun lapisan uri, lapisan yang kedua, lapisan kulit ataupun dinding rahim, dan lapisan yang ketiga ialah lapisan perut luar. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara ini pada kita semua, sedangkan Al-Quran diturunkan 1400 tahun yang lalu, di zaman di mana manusia tidak tahu fakta ini. Benarlah apa yang disebutkan oleh Allah SWT bahawa mukjizat saintifik Al-Quran ini akan terus disingkap daripada semasa ke semasa, seperti mana yang Allah jelaskan dalam surah Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan terus pertontonkan pada manusia tanda-tanda kebesaran kami pada alam maya ini dan juga pada diri manusia sendiri, hatta yatabayyana lahum, hingga menjadi dalil dan bukti pada mereka. Oh, benar Quran datang pada Allah SWT. Dan ini fakta saintifik yang dibuktikan oleh para saintis dalam diri manusia, membuktikan bahawa benar Quran ini datang daripada Allah Subhanahu